Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung semula kuliah kita ini yang sering kali terhenti. Saya tahu tuan-tuan akan komplain, kerana dulu daripada hari Selasa daripada Yaumus Thulatha, daripada hari Selasa kepada hari Khamis. Hari Khamis pula banyak kerja, insya-Allah. Dan minggu lepas saya tak ada, saya ke Uzbekistan. Ada persidangan tentang dia buat tentang tourism di Uzbek yang membabitkan banyaklah. Ada mufti Rusia, Turki, Malaysia saya seorang wakili mufti, dan banyaklah negara, ramai dia panggil negara dia, dan dia tunjuklah tempat-tempat kehebatan negara dia, kesan-kesan sejarah yang lepas. Tadi saya dulu pergi, itu kali kedua saya pergi ke Uzbek. Di Uzbek ni Quran, semasa Sayyidina Uthman dibunuh, ditikam itu, Quran di mana tumpahnya darah Uthman, Quran itu dibawa ada di Uzbek, jadi disimpan di sana. Siapa pergi ke Tashkent dia akan tengoklah. Saya tidak tahulah macam mana kawan tu boleh bawa pergi sampai ke situ, tapi berdasarkan kepada kajian ketulinan itu dikatakan dari segi umurnya, dari seumpamanya benar menurutnya lah. Hari ini kita hari Khamis, malam Jumaat, dan saya tahulah ramai orang malam ni semua duk tanya pasal akan masuknya bulan Rejab. Jadi mereka kata nak buat kuliah ke, nak buat semayang apa ni yang khas. Tidak ada di antara salat yang diada-adakan yang tidak mempunyai sandaran yang sahih ialah salat raghaib yang dilakukan pada malam Jumaat yang pertama pada bulan Rejab. Sekarang ni ramai orang duk edarkan salat itulah. Dia kata bahawasanya ini kena buat, siapa yang tak buat dia Wahabi. Senang saja dia punya kira bercara dia wah. Dan siapa yang tak setuju dia Wahabi. Itulah cara sebahagian orang dia fikir tanpa dia mengetahui apa yang dia sebut. Siapakah antara orang yang bangkang dan menganggap bahawasanya sembahyang raghaib itu sebagai satu bid'ah? Dia sebut kata bid'ah munkarah qabihah, bid'ah yang mungkar, yang buruk. Siapa yang sebut? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Abu Zakaria Al-Imam Nawawi Yahya An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Siapa dia ni? Dia ni bukan Wahabi. Ini dia orang terah dalam mazhab Syafi'i. Wahabi pun tak ada apa lagi masa tu. Tahun 676 An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketika dia mensyarahkan Sahih Muslim, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takhtassu lailatul jum'ah biqiyamin min baini layali wala takhussu yaumal jum'ah bisaumin
bainal ayyam illa an yakuna saum yasumu ahadukum illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum. Dalam hadis Muslim, jangan kamu khususkan, Nabi kata, pada malam Jumaat satu salat yang mana tak ada pada malam-malam lain. Nabi kata dalam hadis, jangan kamu khususkan pada hari Jumaat puasa yang tak ada pada hari-hari lain, melainkan jika ia satu puasa yang kamu puasa di kalangan puasa kamu. Umpamanya kita puasa hari putih, umpamanya kena hari itu, ataupun kita puasa pada hari-hari lain kena hari itu. Termasuklah bukan tujuan kita hari Jumaat, kebetulan dia hari Jumaat. Kita kata kita nazar nak puasa 3 hari mulai besok. Mulai besok tu termasuk Jumaat, tak apa. Tapi kalau nazar ataupun niat nak cari pahala puasa Jumaat, Nabi kata tak ada khusus puasa Jumaat. Demikian juga tidak ada salat khusus pada malam Jumaat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia menyatakan bahawasanya ini merupakan dalil menunjukkan tak betul apa yang orang cakap tentang semayang fadilat, semayang raghaib, iaitu semayang khas pada malam Jumaat, Rejab tu. Bahkan dia kata semoga Allah memusnahkan orang yang mereka hadis tu dan orang yang mengamalkannya. Dia maksud umumlah, dia maksud dia maksud orang yang sengaja pergi buat benda itulah. Cumanya duka cita di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada solatnya. Dan kita percaya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, alim jalil besar, mungkin dia tidak mengetahui bahawasanya hadis ini tidak sabit. Kalau dia tahu, tentu dia tak akan masukkan. Kerana Al-Ghazali itu hebat, tetapi dia bukan di dalam jaguh di dalam bidang hadis seperti hufaz-hufaz hadis yang lain, seperti An-Nawawi, seperti Al-Zahabi, seperti tokoh-tokoh yang datang membincangkan. Maka Al-Hafiz Al-Iraqi, Zainuddin Al-Iraqi, yang merupakan guru kepada Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Zainuddin Al-Iraqi, dia takhrij Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin, hadis-hadis itu dia takhrij dan dia nyatakan hadis ni tak sahih. Bukan orang ni kata, Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi, guru Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, meninggal pada tahun 806 Hijrah. Dia menyatakan tak sahih. Bahkan As-Suyuti rahimahullah, ini merupakan orang tokoh mazhab Syafi'i, Al-Amru Bittiba' wan Nahyi 'an Ibtida', di dalam kitab dia As-Suyuti rahimahullah kata ini adalah sembahyang yang bid'ah. Dan ramai orang bila dia buat, orang kata saja tak ada hadis, Wahabi dia balik. Dia pun tak tahu dengan mereka kata itu, mereka telah mengutuk imam-imam yang besar yang merupakan tokoh-tokoh di dalam mazhab Syafi'i sendiri yang melarang salat ini. Kerana tidak ada. Bahkan kata As-Suyuti rahimahullah, dia dibuat 400 tahun selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sabit amalan-amalan yang seperti ini. Bulan Rejab ini ada kelebihan dia kerana dia salah satu daripada bulan-bulan haram. Perkataan Rejab itu maksudnya Rejab, Arab kata yarjub, Rajab yarjub, yakni dia mentakzimkan, dia menganggap hebat di bulan-bulan ini, dianggap sebagai salah satu bulan yang hebatlah di sisi orang Arab. Sehingga ulama-ulama sendiri ada yang mengarang kitab tentang kelebihan bulan Rejab, yakni mengarang tentang kelebihan bulan Rejab. Al-Khallal ada kitab tentang Fadlul Rajab. Dengan Ibn Asakir ada tentang kitab Fadlul Rajab. Tapi Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dia telah tulis satu kitab terangkan tentang hadis-hadis Rejab ni tak sahih banyak, dia kata. Dinamakan kitab dan Tabyinul Ajab fima warada fi Fadlil Rajab. Terang keheranan apa yang disebut fima warada fi fadli Rajab, apa yang disebut tentang kelebihan bulan Rajab. Kata dia tidak ada hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa sunat untuk khas pada bulan Rajab. Nak puasa sebagai bulan-bulan haram tak apalah, tapi puasa khas yang ditentukan pada bulan Rajab, mana-mana hari dia, ataupun semayang khusus pada bulan Rajab,
Tidak ada hadis Nabi yang sahih di dalam masalah itu. Tak ada. Dan banyak hadis-hadis yang tidak sahih yang disebut. Hanya sebahagian yang dhaif. Dalam syurga ada satu sungai, nama dia Sungai Rejab. Hadis ini dhaif. Ada doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada Rejab dan Sya'ban, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Hadis ini dhaif. Tapi sebagai doa tak apalah, orang nak doa tak ada masalah. Tapi nak sandar pada Nabi, dia dhaif. Nak doa tak ada masalah. Tetapi untuk sandar secara jazam kepada Nabi, tak. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan aku, Ramadan bulan umatku. Palsu. Hadis ini semua direka oleh sebahagiannya oleh golongan sufi. Mereka ni kadang-kadang niat baik, tapi mereka reka hadis tak boleh. Nabi SAW tak benarkan. Kalau semua orang boleh reka hadis, habislah, banyaklah, tak tahulah mana yang satu Nabi punya sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak cerita-cerita siapa yang lebihkan, siapa yang lebih selamatkan orang pada bulan Rejab dapat pahala sekian-sekian. Selamatkan orang ni ataupun lepaskan orang daripada musibah ni, bulan apa pun dapat pahala. Tapi mengkhususkan bulan Rejab dapat pahala yang lain daripada bulan yang lain, ini juga tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah benda-benda ni sehingga para ulama menyebut banyak perkara-perkara yang disebabkan adanya perkataan Rejab ni, ramai orang telah buat amalan-amalan yang tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Al-Allamah Abu Syamah ni bukan ulama ni, ulama Mesir, Azhar. Dia tulis Al-Ba'is ala inkari al-bid'ah wal hawadis. Dicerita tentang membantah tentang bid'ah dan hawadis, benda-benda yang dia ada-adakan. Ini bukan kita tulis, ini ditulis oleh ulama-ulama Azhar, dan dia sebut apa benda. Salah satu yang orang sebut, dia kata dia, orang seolah-olah jazam bulan Rejab ni berlakunya Isra' dan Mi'raj. Demikian juga tidak ada satu bukti bahawasanya Isra' dan Mi'raj berlaku dalam bulan Rejab. Satu andaian yang menyatakan pada 27 Rejab berlakunya Isra' dan Mi'raj, ataupun penghujung Rejab berlakunya Isra' dan Mi'raj adalah tidak. Sebahagian para ulama, contohnya Al-Imam Abu Ishaq Al-Harbi, alim besar di kalangan ulama hadis, menyatakan bahawasanya Isra' dan Mi'raj berlaku pada 27 Rabiul Awal. Itu pendapatlah. Ada yang kata Isra' dan Mi'raj berlaku pada Ramadan, ada yang menyatakan dia berlaku pada macam-macam bulan, Rabiul Akhir, ada yang kata bulan Syawal, ada yang kata bulan Rejab. Maksudnya tidaklah sabit bahawasanya pada ketetapan bahawasanya bulan Rejab. Ini salah satu pendapat saja bahawa dia bulan Rejab. Maka dengan itu tak ada lah satu amalan khusus pada bulan Rejab pada 27 bahawasanya kita kena amalkan amalan tertentu kerana mengenangkan Nabi Isra' dan Mi'raj pada bulan Rejab, seperti yang mereka war-warkan dalam WhatsApp lah, dalam Facebook lah. Ini semua tidak ada. Isra' dan Mi'raj itu berlaku tanpa syak. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang menjalankan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik Mi'raj secara jelas, tapi secara isyarat disebut dalam Quran. Tapi Isra' secara jelas disebut di dalam Al-Quran. Disebut dalam Quran. Tak ada masalah. Orang tak ada syak benda-benda tu. Tapi berapa hari bulan dia berlaku, tak ada satu para ulama yang dapat buat satu kepastian telah berlaku tarikh-tarikh tersebut sebagai tarikh yang dikatakan tarikh Isra' dan Mi'raj. Isra' Mi'raj berlaku bila tarikh dia khilaf di kalangan ulama. Orang zaman dulu, depa zaman jahiliah, pada bulan Rejab, saya sebut sikitlah. Pada bulan Rejab, mereka buat sembelihan bila masuk bulan Rejab. Sebab itu ada hadis yang hasan
Nabi kata la atirata fil Islam, tak ada atirah, tak ada sembelihan pada bulan Rejab. Bila masuk bulan Rejab, depa mai buat sembelihan sambut Rejab. Pada zaman jahiliah Nabi SAW membatalkan apabila Islam datang, Islam membatalkan perkara-perkara yang seperti ini, dan sebab itu maka kita hendaklah mudah-mudahan kita beramal dengan sunnah Nabi SAW. Saya sebut nantilah sikit, nanti sagi hak nak jadi kawan hak nak tulis tu, nak tanya tu pakai tak tanya dah lah. Pasal nanti nak tanya pasal Rejab ni macam mana kan. Kita lama tinggal ni hadis ni. Tang mana dah mengaji? Ingat tak? Okay. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati tara fi manamiha ma yara rajulu qala taghtasilu muttafaqun alaih. Okey. Baca hadis dulu, nanti kita akan sambung, akan baca hadis-hadis yang berikutnya. Wa an Anas, daripada Anas, yakni Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas adalah merupakan, kita beberapa kali dah terjemah pada Anas ni. Setengah orang dia keliru, dia ada Anas bin Malik, Anas bin Nadar, dia Anas. Ada Malik bin Anas. Malik bin Anas tu bukan Anas bin Malik. Malik bin Anas tu Imam Malik. Setengah orang dia ingat Malik bin Anas tu anak Anas bin Malik. Ada seorang penceramah saya tengok, dia kata saya silap tu. Imam Malik dia bukan tabi'i, dia bukan anak sahabat, bukan juga tabi'i, bukan juga dia berjumpa dengan sahabat. Antara dia dengan sahabat ada tabi'i, dia tidak berjumpa langsung dengan sahabat, yakni secara langsung. Ada beberapa orang yang menjadi perantara antara dia dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Ibn Syihab Az-Zuhri dan selain. Kata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ah, Rasulullah cerita tentang wanita, tara fi manamiha ma yara rajulu, wanita yang melihat di dalam tidurnya apa yang dilihat oleh lelaki. Apa yang lelaki tengok nanti dok. Maksudnya dia bercakap tentang mimpi yang menyebabkan mimpi persetubuhan. Banyaklah lelaki tengok macam tengok nak jadi kaya apa dah. Tengok saja apa dah. Tengok harum manis nak beli apa dah. Kan? Tapi hadis ni bercakap tentang kisah lelaki, mengenai apa yang lelaki, khusus orang lelaki ni tidur, yang paling istimewa bagi dia barangkali dia mimpi menggauli ataupun menyetubuhi wanita. Kalaulah wanita tu pun mimpi macam tu, bahawasanya dia disetubuhi oleh lelaki ataupun bersetubuh dengan lelaki, qala, kata Nabi, taghtasilu, maka dia pun mandi. Jadi bila dia tengok, maka dia mandi. Tapi kita nak kena ada perincian hadis ni. Hadis ni ada, nanti kita akan tengok riwayat tentang Ummu Sulaim yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita akan tengok pendetilan yang saya akan sebut nanti. Dalam riwayat Muslim, Ummu Salamah ni sebenarnya dalam riwayat Muslim dia kata Ummu Salamah, dia tulis itu Ummu Salamah. Tapi dalam riwayat Muslim dia tak kata Ummu Salamah, dia kata Ummu Sulaim. Di dalam riwayat Bukhari dia cerita benda ni, dia kata dalam riwayat Muslim yang tanya bukan yang tanya Ummu Sulaim. Tapi bila dia tanya dalam riwayat Bukhari, dia kata Ummu Salamah, faghattat Ummu Salamah wajha. Ummu Salamah tutup muka dia. Dia malu soalan tu. Bila dia tanya tentang wanita mimpi bersetubuh. Wanita Ansar dipuji kerana dia tak malu. Sebab tu orang Quraisy ni, dia Quraisy bila mereka pergi ke Yathrib, Madinah,
Depa kata isteri-isteri mereka mula belajar daripada wanita Ansar. Wanita Ansar ni agak berketerampilan, cengih sikit dengan suami dia. Bangkang sikit suami dia. Jadi bila dia outspoken sikit, tanya Nabi SAW. Mereka, malu tidak menghalang mereka untuk tanya. Tapi malu ni malu yang khajal, yang malu yang tak kena tempat lah. Kalau malu kena tempat tu tak apa, kan? Janganlah kita kata malu apalah. Dah sebut dah katanya. Okey. Ummu Salamah faghattat Ummu Salamah wajhaha. Ummu Salamah tutup muka dia kerana dia malu soalan yang ditanya oleh Ummu Sulaim. Dia tanya tentang masalah ya Rasulullah, au tahtalmul mar'ah, Rasulullah, perempuan pun mimpi lah. Dia tanya macam tu. Dia kata, wa hal yakunu hadha, perempuan pun boleh mimpi ke? Dia kata, kata Nabi SAW, na'am, famin aina yakunu syabah, ya, jika tak daripada mana menyebabkan berlakunya syabah. Syabah ni apa? Dia tulis itu apa? Persamaan, penyerupaan. Macam kalau tidak, kalau dia tak ada air, perempuan tak ada, macam mana boleh anak ada serupa dengan mak juga? Kalau semua main daripada lelaki. Zaman tu bukan orang awam, tak ada lah ilmu biologi yang advance macam sekarang. So orang hanya tahu benda-benda basic. Tapi Islam, Nabi SAW, daripada ingat barangkali lelaki apabila dia menyetubuhi perempuan, maka benihnya masuk dalam perempuan, daripada benih lelaki itulah jadi anak. Tapi dia tak tahu bahasanya ada juga daripada pihak bercampuran daripada pihak perempuan. Dulu bukan ada mikroskop apa, orang nak kaji bagaimana mani itu bergerak dan bercantum, tak ada. Ilmu biologi tak sampai ke tahap itu. Tapi Nabi SAW, Nabi pun dia bukan pergi mengaji di luar, di Rom, di Parsi. Di Rom Parsi pun tak ada. Dia pun daripada masyarakat yang sama. Dia pun daripada Quraisy. Pengetahuan pun pengetahuan situ. Bagaimana Nabi tahu hal ini? Semuanya daripada wahyu. Kalau tidak wahyu, mustahil bagi Nabi SAW. Tapi dia tak ada lah ini penerangan kan, X, Y, kromosom apa. Nabi tak ceritalah yang tu semua. Basic lah Nabi bagi tahu. Nabi kata, fa'ina yakunu syabah. Kalau tak, kalau semuanya lelaki, macam mana nak boleh jadi serupa juga muka dengan mak sebahagian tu? Ini kata Nabi SAW. Oleh kerana dia bos sekali, saya baca semua sekali hadis ni dan saya akan hurai sekaligus. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'. Rasulullah itu mandi daripada 4 perkara. Minal janabati, disebabkan janabah. Wa yaumal jumu'ati, disebabkan hari Jumaat. Mandi junub wajib, mandi Jumaat sunat pada sebahagian ulama, diwajibkan pada sebahagian para ulama. Wa minal hijamati, disebabkan kerana berbekam. Itu apa tu? Berbekam, kaping. Okey. Wa min ghuslil mayit, dan disebabkan memandikan jenazah. Yang ni riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Ibn Khuzaimah. Kita bincang hadis-hadis yang dikemukakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam masalah. Pada hadis Anas bin Malik, hadis yang pertama Anas bin Malik, bahawa Nabi SAW kata, wanita apabila dia mimpi, dia mesti mandi. Mimpi saja kena mandi lah. Ada perincian dia. Di dalam hadis, orang tanya Nabi SAW, Nabi jawab. Ada riwayat-riwayat yang lain, Nabi perdetailkan. Riwayat rawi tu terang lebih detail. Kata dia, na'am idza hiya ra'atil ma', ya, jika sekiranya dia melihat air. Maksudnya, jika wanita itu dia bermimpi bersetubuh ataupun melakukan persetubuhan ataupun diperlakukan sesuatu yang boleh menyebabkan berlakunya klimaks wanita yang mengeluarkan air mani, jika sekiranya apabila dia jaga, dia mendapati bahawasanya pada kain pakaiannya ada air, maksud ada kesan air mani, maka dia mandi. Kena sebut terang macam tu lah.
Sehari dia nak mengaji, duk kata ayam apa pula ni, kan? Sebahagian orang muda tak ada apa pengetahuan, kan? Hak orang tua-tua tu tak habaq pun, kepala pun dia dah faham hujung dah, kan? Jadi Nabi SAW sebut, ya, idza hiya ra'atil ma', jika dia melihat air. Maksudnya jika dia lihat air, maka dia wajib mandi. Dia maksudnya ini sama, hal ini terpakai kepada lelaki dan perempuan. Mimpi sakan sangat, bangun pagi-pagi tak nampak apa-apa kesan air apa, tak nampak bukti bahawasanya telah berlakunya inzal, iaitu atau telah berlakunya keluarnya air mani. Bila dia tak nampak, dia pakai hukum asal. Hukum asalnya dia wajib mandi tu pun tak. Hukum asalnya, ingat balik kita mengaji, hukum asalnya dia berjunub atau tak? Tak. Sekarang nak dikatakan dia berjunub sehingga wajib mandi, mestilah dengan sesuatu sabitan. Ingat tak? Yakin tidak hilang disebabkan oleh syak. Kan? Al-yaqin la yazulu bisyak. Yakin tak hilang dengan syak. Yakinnya dia tak wajib mandi. Sekarang telah timbul kata dia wajib mandi, mesti dengan bukti. Buktinya apa? Melihat kesan air. Pada mana? Pada pakaian ke pada apa, dia bangun dia tengok ada, kan? Yang dia tahulah air lah, maksudnya air mani lah. Dulu orang duduk asrama, member buat nanya, tiap tengah malam member pergi jurus ayam, kan? Jadi itu bukanlah dia pun tahulah, kan? Itu member buat. Ini maksudnya dia mimpi, dia melihat. Dalam asas hadis yang sama yang kita, hadis Nabi SAW bincang tentang orang yang keluar angin. Nabi kata apa? La yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Jangan tinggalkan sembahyang kalau dia dok rasa keluar angin tak keluar angin. Jangan sehingga dia mendengar apa? Bunyi ataupun mendapati bau. Maksudnya begitulah sekiranya apabila seseorang dia bermimpi bahawasanya kononnya berlaku persetubuhan, dia bangun pagi, tengok tak ada apa, maka dia tak wajib mandi. Tapi apabila kemudian jika sekiranya dia bangun, tengok ada basah di kainnya, dia ada ubah keadaan, tapi dia tak tahu ni basah apa ni, kan? Basah apa nama dia, air kencing ke ataupun basah air mani, dia tak katalah, dia tak reti, dia tak tahu. Kalau dia tak tahu, dia tak wajib mandi. Tetapi dia mandi baguslah, ihtiyatan, sebagai satu langkah berhati-hati. Tapi jika sekiranya dia mimpi persetubuhan dan kemudian pagi itu dia mendapati bahawasanya basah, kemudian dia buat tak tahulah basah apa, tak ada pasal lah, dia memang kena mandi lah. Memang kerana ada asas. Ni orang tua mungkin aku tak mimpi apa dah kat 30-40 tahun dah. Tapi ini fiqah yang mesti, kerana ada orang tanya Nabi, ada hukum. Budak-budak muda yang dengar hal ni, yang mereka mungkin tahu, mungkin orang tua kata aku tak perlu mimpi dah. Kan? Jadi ini adalah hukum makam syarak dalam masalah ini. Okey. Jika sekiranya, buat contoh lain lah, dia tidur malam tak ingat, bangkit sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh duk pakai kain pelekat tu lah, kan? Lepas pada tu duk buat sampai masuk zuhur. Sebelum zuhur tu pagi tidur lagi sekali. Tidur sebelum zuhur, bangkit sembahyang zuhur. Lepas sembahyang, bagi salam, tengok ada kesan air mani di kain dia, pakaian dia. Dia tak tahu.
air mani ni subuh punya cerita ke ataupun zuhur? Pasal dia tidur dua. Malam tadi dia tidur satu, sebelum zuhur dia tidur satu. Kalau sekiranya air mani itu air mani masa subuh malam tadi, artinya dia semayang subuh tadi wajib mandi. Tapi dia tak mandi tadi ni. Kalau sekiranya air mani itu masa dia tidur sebelum subuh, artinya yang dia wajib mandi hanyalah semayang untuk semayang zuhur. Subuh dia tak perlu. Jadi dia tak tahu subuh ke, hak ni hak pagi tadi ke, hak sebelum zuhur tadi. Nak pakai yang mana? Cuba fatwa sikit. Faham tak soalan tu? Nak pakai yang mana? Nak pakai mana? Pakai? Pasal apa pakai zuhur? Nak pakai mana? Okey. Kalau dia nak pakai, dia nak cover dua-dua, tak ada apalah, ihtiyat. Ihtiyat ni maksud berhati-hati. Dalam mazhab Syafi'i dia suka sikit benda ni, berhati-hati ni. Tetapi asasnya dia asasnya tidak wajib mandi sehingga terbukti dia terlibat dalam perkara yang wajib dia mandi. Jadi apabila dia bagi salam zuhur, tentu dah semasa dia semayang zuhur tadi air mani itu tenda ada. Tapi bila bermula dia tak tahu. Oleh kerana selepas subuh dia tak perasan apa, dia tak ada bukti. Yang dia ada bukti zuhur, maka yang wajib bagi dia adalah waktu semayang zuhur. Pasal tadi tak ada apa. Yang zuhur tu confirm dia mesti kena qada kerana sebelum zuhur berlaku. Adakah berlaku sebelum subuh? Tak ada bukti. So yang ada bukti, yang yakin saja yang mewajibkan untuk dia mandi. Faham? Ini beberapa masalah lah supaya untuk kita faham dalam hal. Tetapi apabila sahabat radhiyallahu anhu mereka bertanya Nabi SAW, soalan kepada Nabi, perempuan pun ada air mani, lebih kurang maksud macam tu lah. Perempuan pun ada air mani ke? Kan? Pasal Nabi kata mereka mungkin semua wanita mengetahui dalam persetubuhan dan selainnya tentang mereka klimaks dalam persetubuhan, mungkin mereka tahu. Tapi adakah itu ada air mani perempuan tak? Mereka tak tahu. Jadi menyebabkan Ummu Sulaim dia tanya Nabi SAW, adakah kat perempuan macam tu? Macam lelaki ke perempuan ni? Soalan. Nabi SAW kata apa? Naam, famin aina yakunu syabah, ya daripada mana jika tidak marinya sama, marinya persamaan. Maksudnya daripada diri seorang anak itu adanya benih bapa dan juga adanya benih ibu. Jika kuat bapaknya mendahului ibunya, kuatlah pengaruh bapaknya, dan juga sebaliknya. Sebalik. Kadang-kadang kita tengok orang tu lebih mirip pada mak dia, ada lebih mirip kepada ayah dia, ada ayah dia pun tak ada, mak dia pun tak, tuk dia, kan? Kemungkinan, mungkin tak? Dia ini kita banyak doktor, dia macam-macam genetik ni dia boleh mari daripada warisan yang lama-lama. Tengok ayah dia, mak dia taklah apa cerdik, mai tang dia cerdik. Mungkin lama, hak mai lama agak kan. Tengok ayah dia dengan mak dia tangan kaku je, mai kan dia berseni sikit. Mungkin ada hak mana-mana belah keturunan dia. Dia kadang-kadang dia mewarisi juga perkara seperti ini. Apabila dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ada orang datang kepada Nabi SAW, dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, inna imraati waladat ghulaman aswad. Wahai Rasulullah, isteri aku lahir anak hitam, aku putih, wal mar'at dia pun putih, kok mana main anak hitam? Dia mula kadang-kadang orang dia mula syok, kok mana anak aku nampak lain sikit ni, kan? Tengok aku putih, dia pun putih,
Main anak macam nak mamak sikit misalnya katalah. Bukan mamak tak bagus, mamak bagus lah. Kan? Orang negeri lain ni dia tak faham, dia ingat mamak ni kita pinit utara, mamak masuk lain. Kan? Depa ingat mamak tu bukan Islam kan, mamak lain. Hak duk rakam kita pun berapa banyak mamak kan. Penang ni kalau tak ada mamak, tak ada apa dah lah orang Islam. Kedai mah depa punya, nasi kandak depa punya. Melayu lebih tampi makan sampai pukul 12 dah. Order ayak satu duduk 2 jam. Tak. Susah menega nak. Tadi cerita bila orang luar dengar mana buat mana cerita lah. Kita bagi zakat. Ni semua tempat berlaku kan pelih yang merata berlaku sama. Bagi zakat yang mai tu dekat penuh masjid dapat. Susah lah kan. Kira susah lah kot kategori. Banyaklah baik bagi ni. Rupa 300 orang dekat. Seorang RM600 banyak pun. Kan? 600 kali 10 berapa? Kali 100 berapa? Kali 300 orang berapa? Banyak lah. Bagi sebelum mayang zuhur, asar. Habaq dia apa ni? Lepas pagi ni tunggu. Kita nak sembahyang asar berjemaah. Bang dah. Jenuh kepung. Hilang macam tu, tinggal 10% sembahyang tu. Allah manusia ni. Boleh kot nak kata alhamdulillah, kan senang dapat 600. Zakat pula tu. Ni saya sebutlah, tak mau sebut nama tempat lah. Tapi ni lah. Kadang-kadang ni semangat Melayu kuat ni, kadang-kadang dia marah orang kritik Melayu. Tapi kita sebenarnya kena akui juga benda ni ada masalah. Di Singapura, Melayu minoriti tapi hak terlibat dengan dadah ke Melayu. Hak negara kita tentu dah Melayu, pusat serenti ke apa kita tengok Melayu. Di samping kita tahu adalah kelebihan Melayu, dia ada silat, ada tarian dia, ada budi bahasa dia, ada kelebihan banyaklah. Tapi bab penyegahan ni taklah boleh nafi, ramai juga. Walaupun ramai yang rajin, betul Melayu semua rajin, ramai juga. Dia bukan tak rajin, dia balok. Dia penyegahan. Betul. Bukanlah semua. Bukan semua. Tapi ada. Ada. Kadang-kadang dia malas. Oh, bangsa lain pun ada yang malas juga. Cina, di negeri Cina tu bukan rajin sangat. Dah saya sebut semua. Hak duk main negeri kita kadang-kadang jenuh duk kepung pelancong Cina. Dia makan di hotel macam dengan Ya'juj dan Ma'juj. Betul punya cerita. Kita tengok, bukan saya buat cerita. Boleh tengok dalam kan. Sampai jenuh nasihat dia punya duta-duta dia di luar negara. Dia baru terkejut tengok dunia orang. Duit ada sekarang, makan sakan. Kawan habis dia guna apa jahanam habis. Airport-airport semua. Kan? Banyak, tapi kita cerita pasal orang Melayu lah, bukan kata isu hak bangsa lain tengok Melayu ni semua. Dah, hak malas memang ada lah. Malas tak pergi mana, duduk je. Tunggu je. Masuk waktu abang. Kita sambung pada hadis yang tadi, yang sahabat tu tanya Nabi SAW tentang anak dia yang hitam daripada isteri dia yang putih dan dia yang putih. Nabi SAW tanya dia. Dia kata apa dia? Fa min aina jaa as-sawad? Mai mana pula warna hitam ke anak aku ni? Nabi cakap, ni Nabi dia cakap berdasarkan, Nabi ni dia khatibun nas ala qadri uqulihim, cakap manusia kadar akal dia. Nabi kata halaka min ibil, ada unta? Dia kata naam, adalah, tentu biasanya orang ada unta lah kan. Dia kata, Nabi kata ma alwanuha, la, warna apa unta? Dia kata humr, humr, yakni warna merah unta dia. Fahal fiha min awraq, ada tak campur-campur sikit warna dia? Ada hitam, ada putih. Dan Nabi tanya saja. Dia kata na'am, ya. Nabi SAW tanya dia, wa min aina ataha wurqu wa hiya humr? Mana hak warna campur-campur anak dia tu sedangkan dia unta merah? Dia kata, ya Rasulullah, la'allahu yakun
naz'atun 'irqun lahu. Wahai Rasulullah, boleh jadi tok nenek unta tu kot. Ada warna tu. Yang ni daripada tok nenek dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wa hadha la'allahu yakunu naz'atun 'irqun lahu. Anak kau pun lebih kurang macam tu kot lah. Tok nenek dia ada gelap sikit kot. Ini satu cara jawapan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila main benda-benda macam ni, Nabi dia tak kata nanti kita cek, cuba handap tengok bini hang dia ada duduk pergi kat negro mana apa. Nah. Nabi, sebab itu dalam agama ni sebenarnya kita kalau jadi mufti atau qadi, orang mari, saya ni syok tengok anak saya ni macam mana ni lain sikit pada muka saya ni, hampir buat tengok DNA. Tak payah kita jadi bongok macam tu. Hanya menimbulkan syak wasangka sementara dia tu nak dapat DNA, lepas tu makmal tu kata ni, lepas tu berselisih pula makmal. Ngarut dia. Kata kat dia, ya macam tu mungkin tok nenek dia pun. Hanya menimbulkan salah sangka di kalangan manusia saja. Agama ni cukup. Apa nahnu nahkum bil zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita hukum yang zahir, Allah Taala hukum uruslah yang batin. Kadang-kadang kita berapa banyak nak pikir sabut kita dalam hubungan manusia pun. Ni itu bini dia sendiri. Nabi kata kira tok nenek dia lah. Ni duk kalut bini orang buat apa? Dia ni suami dia tu gelap. Main anak ni putih, aku rasa curiga. Dia pula lebih pada lelaki orang. Ini tak betul. Kita tak payah nak masuk campur hal-hal yang bukan ada kaitan dengan diri kita. Sebab itu hatta dalam manusia dalam pergaulan juga, kita bergaul antara kita ni, kita tak perlu tanya lah kat dia, kau ikhlas ke tak ikhlas. Dia buat benda tu, jadi benda dia nak buat, cukup dah. Ikhlas ni dia dengan Tuhan kan. Hang ni tolong ku ikhlas ke tak? Dia tolong. Kalau dia ikhlas dia, orang semayang pun tak ikhlas, tunggu Allah Ta'ala yang mengetahui, tambah kita kan. Isteri kita ikhlas ke tak, suami kita ikhlas ke tak, tak tahu. Zahirnya dia okey lah. Tak payahlah nak pergi ambil dan kapak belah lah dada isteri lah, tak payahlah. Itu semua cerita falsafah cinta yang tak berguna saja. Tuhan pun hamba-hamba dia ada yang mensyirikkan dia, yang riak, yang sum'ah. Kita kira apa yang zahir. Nabi, demikian Nabi SAW menguruskan hal-hal yang seperti ini. Dan ada hadis yang tadi yang tentang 4 perkara tu, dan akan kita syarah pada masa-masa yang akan datang insya-Allah. Umrah ada ataupun tak tawaf wada', yang mana dalil lebih kuat? Benda khilaf dalam hal ini, tetapi sebahagian para muhaqqiqin mentarjihkan bahawasanya yang pasti yakunu akhiru ahdihi bil bait, waktu yang terakhir hendaklah di Kaabah, iaitu tawaf wada', ialah bagi haji. Bagi umrah, jika dia buat tawaf wada' fahasan, maka itu sesuatu yang baik. Kalau ada orang nak anggap wajib dia nak buat, biarkan dia buat. Benda ni khilaf di kalangan para ulama. Di atas hadis itu, adakah merangkumi terhad pada haji saja ataupun merangkumi umrah. Kalau kita ada masa, kita buatlah tawaf wada' itu supaya akhir kita adalah di Kaabah. Ni tentang kencing bayi apa semua ni ada dah kita syarah itu ni. Cuba tengok. Apa huraian sains bab mimpi unik ni? Mimpi unik ni mimpi apa? Orang buta dari kecil mimpi nampak ke? Dia tanya saya. Dia tanya orang buta lah.
Mimpi adalah perkara yang ni cerita bab mimpi. Dulu kita dah jawab hadis tentang mimpi kan. Nabi SAW tafsirkan mimpi, dan Nabi Yusuf pun tafsirkan mimpi. Maksud mimpi ada mimpi yang benar, mempunyai tanda-tanda. Ada mimpi yang disebut sebagai adghathul ahlam, mainan tidur yang tak ada makna. Kita duduk menyangkui sepanjang hari, tidur tengok duduk menyangkui, dapat mah dia mainan tidur kan. Ataupun syaitan ganggu kita, lalu kita nampak benda-benda bukan. Tapi ada mimpi yang memberikan makna tertentu, seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Yang surah Yusuf yang kita lihat, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku tengok 11 kaukab dan bulan dan bintang sujud kepadaku. Ini semua mempunyai makna. Ini panjanglah bab mimpi. Kenapa ada sebahagian orang saya tak boleh baca. Telunjuk bersama ibu jari ketika tasyahud. Angkat kot. Sabit di dalam hadis Nabi SAW, baginda SAW memang menggerakkan jari telunjuk. Adakah baginda SAW menggerakkan ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Dari segi riwayat tidak ada yang menunjukkan masa tu diangkat. Tak ada. Angkat tu ada, tapi masa tu tak ada. Maka menyebabkan sebahagian menyatakan angkatlah bila-bila dia menggerak, dia isyaratkan. Maksud fa asyara, dia mengisyarat, angkat ni dia isyarat. Ada riwayat yang menyatakan dia menggerak-gerakkan. Yang itu lebih dahsyat pada syaitan daripada besi. Tapi riwayat-riwayat yang menggerakkan ini berbeza para ulama hadis. Di kalangan mereka ada yang menganggap syaz. Syaz yakni maksud dia rawi itu yang siqah meriwayatkan perkara yang menyanggahi orang siqah yang lain, yang lebih kuat. Jadi biasanya riwayat ni tak dipakai. Di kalangan mereka menyatakan itu ziyadatus siqah, yakni tambahan siqah yang boleh dipakai. Lalu mereka pakai. Khilaf. Kalau tanya, ada dua keadaan. Sama ada dia mengisyaratkannya, ataupun dia menggerakkannya, ataupun dia mendiamkannya. Kedua-duanya tidak mengapa dalam masalah itu. Hanya ada sebahagian kalangan ulama menyatakan ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dari segi dalil di waktu itu diisyaratkan tidak ada. Saya nak tanya, apa hukumnya bertanding tidur dalam kubur selama 8 jam? Mana cawan pula yang buat benda ni? Hadiah pertama umrah. Pertandingan apa pun, jika sekiranya dia ada pertandingan agama, dia tak mau pertandingan kebodohan yang tak ada nilai. Nak pakai nasib je, baling tengok, dia tak mau benda-benda macam tu, tak ada nilai. Tapi kalau benda tu ada, misalnya buat apa nak tidur dalam kubur? Nak tengok siapa takut hantu kubur apa? Tak ada satu pasal lah. Tapi kalau sekiranya, saya tak tahu apa tujuan nak kena, tapi sekiranya kalau ada faedah kepada kemanusiaan itu di kekuatan diri dan seumpamanya, kalau ada faedah kubur tu dan tak ada khurafat, karut-marut, tak apa. Kalau ada khurafat, tahyul dan seumpamanya, dia tak boleh. Apa komen tentang non-Muslim hina Nabi Muhammad SAW? Ini saya ingat saya dah komen. Cuma saya nak sebut, tuan-tuan ramai yang mungkin tengok ni di seluruh Malaysia ni, berapa perkara. Orang Islam ni
dia sensitif bila hina Nabi SAW. So kepada non-Muslim, dia jangan buat benda ni. Kerana itu telah memainkan satu emosi yang besar yang akan boleh menyebabkan orang sangat marah dan menimbulkan satu keadaan yang nanti orang-orang yang berada dalam negara ini akan menyesali apa yang mereka buat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang hina macam mana pun Nabi itu tak terjejas, tapi kita mempertahankan dia. Quraisy dahulu mereka tak mau panggil nama Nabi kita Muhammad, sebab Muhammad tu maksud daripada yang terpuji, daripada hamidah, yang dipuji. Muhammad yakni dipuji. Jadi Muhammad itu yang dipuji. Jadi depa panggil kepada Nabi Muzammam. Muzammam. Jadi kalau depa nak tanya, afikum muzammam, ada kamu muzammam dah, yang dikeji. Geng-geng Quraisy dia tak suka kat Nabi, dia tak panggil nama Nabi tu, dia gelak Nabi Muzammam. Masa tu kataan Wahabi tak ada lagi, dia tak guna. dia guna Muzammam. Muzammam, dia kata Muzammam. Jadi dia nak bagi supaya orang tak suka. Kalau dia sebut ya Muhammad, maksudnya dari segi bahasa dia tahu, maksudnya wahai yang dipuji. Jadi afikum muzammam, kamu ada yang dikeji itu mana? Quraisy. Apa Nabi SAW kata? Nabi kata, ata'jabuna kaifa yusrifu Allahu syatmal Quraisy anni wa la'anahum yashtumunani mudhammaman wa yal'anunani mudhammaman wa ana Muhammadun. Yashtumuna mudhammaman wa yal'anuna mudhammaman wa ana Muhammadun. Kamu tak pelik, kamu tak heranlah tengok macam mana Allah, kaifa yusrifullah anni syatmal Quraisyin wa la'anahum. Kamu tak tengok ke macam mana Allah telah mengelakkan daripada aku, memalingkan daripada aku cacian Quraisy dan laknat Quraisy. Yashtumuna mudhammaman, mereka maki muzammam. Mana muzammamam? Tak guna muzammamam. Wa yal'anuna mudhammaman, mereka laknat muzammam. Woi, mana muzammam? Tak guna muzammam. Wa ana Muhammadun, aku bukan muzammam, aku Muhammad. Yang dia laknat tu muzammam, Nabi kata. Tapi Nabi kana ahlaman nas. Nabi ini santun, Nabi ini luas, Nabi ini besar, dia punya luas, dia punya harapannya. Nabi kata Nabi, bukan aku yang memaki tu, mereka dah maki muzammam. Aku bukan nama muzammam, aku nama Muhammad. Aku nama Muhammad. Itu hebatnya. Hanya orang yang hebat, yang punya motivasi yang hebat macam tu dalam diri, yang dapat berdiri menghadapi cabaran di dalam hidupnya. Orang yang kena kata sekali belah, orang yang kena kata sekali duduk seminggu, duduk mok, dia tak boleh jadi pejuang. Pejuang hatinya besar. Maki, cerca, dia berdiri. Kerana dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala menguruskan semua urusan. Dan dia ambil positif. Hamba kata kat muzammam, kan kata kat aku Muhammad. Macam itulah juga kita. Berapa banyak benda yang orang kata kat kita, berapa banyak orang maki Nabi, yang maki tu akhirnya mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di Spain, di Eropah negara lagi, yang akhirnya mereka di Denmark, akhirnya duk maki sangat nak cari-cari hujah. Akhirnya Masya Allah, dia akhirnya terima Islam. Kita yang hina dina ni, kita yang selekeh ni, saya pengalaman sebagai tak ada lah apa kelebihan nak dibandingkan segala manusia yang lain. Tapi berapa banyak saya terima, ratusan, kata ingat lah, email orang kata, minta maaf saya dulu ni dia duk maki
doktor sebagai Wahabi, saya pun duk tolong Wahabi lah cari, saya pun dengar kuliah-kuliah nak tahu Wahabi ni kata apa. Maaf, saya sekarang ni pengikut tegar kuliah. Betapa ramai, ratusan saya dapat. Kerana mula kawan yang kata tu lah, dia bagi promosi kat kita. Kau orang ni kan dia nak tahu benda apa. Bila dia tengok-tengok, dia kata bukan Wahabi, wasabi mungkin. So satu hal, kita tetap menganggap satulah, kita bagi tahu mereka jangan cerca Nabi, ini sensitif. Tapi sebagai orang Islam, kita jangan buat satu reaksi yang menyebabkan orang nampak tak hebat Islam ni. Kita pun pergi kot tengah padang buat duk maki cakap pula. Apa beza kita dengan dia? Kalau nak react, kita react, tapi dengan kesantunan kita, dengan kematangan kita, dengan maturity kita yang cukup, kematangan kita yang cukup. Orang nampak orang Islam smart, dia jawab balik. Kita jawab. Orang kata kat pasal Aisyah, kita jawab cerita tu. Pasal mungkin dia keliru. Mungkin dia keliru, dia tak dapat jawapan yang benar. Telah ramai orang maki Nabi SAW dan Nabi terangkan. Dan kemudian mereka kalau zaman dulu Nabi duk ada pun kena terang. Padahal dia pun kenal Nabi. Zaman sekarang orang tak kenal Nabi, kita kena terang lah kat dia. Kalau kita nak bantah, boleh buat perhimpunan bantahan, tapi janganlah orang tengok. Pasal yang bantah tu bukan kita je tengok, orang lain pun ada tengok. Yang bukan Islam pun tengok. Patutlah depa ni. Pasal kita, dia mungkin tak fikir macam kita fikir. So kita kena tunjuk. Kami membantah, kami menyatakan sekian-sekian dengan hujah kita. Kemudian orang tak terlibat, tak payahlah kita nak pergi babitkan sekali. Kalau tidak, kita sama dengan hak kuil Hindu yang pergi pukul bomba tu orang lain punya pasal, bomba tu yang nak selamat pula kena. Kita tak boleh lah macam tu. Jadi sebab itu kita kena ada kesantunan sikit dalam hal ni, kena sedikit ada kesabaran supaya kita tak. Ni ada soalan ajaib ni, apa hukum ambil 90 juta pula ni? Nak jawab lah. Apabila kita jawab soal hukum, kita kena adil terhadap siapa saja yang kita jawab. Adil ni maksud tak bolehlah kerana kita tak apa suka kat dia tu, maka kita kena kira bagi dia jadi tak betul. Tak boleh. Hukum sifatnya adil. Saya tak maulah cerita, tak tahulah cerita 90 juta ke 1.4, saya tak tahu cerita. Tapi saya nak cerita hukum umum untuk kita semua. Hukum umumnya, kalau seseorang tu memberi satu pemberian kepada kita, pemberian. Mungkin kita tak setuju dengan satu orang, tapi kita kena bagi adil. Memberi satu pemberian pada kita, dan pemberian itu kalau kita nak kata haram atau halal, kita kena namakan dia, jenis itu apa. Kalau curi, haram lah. Kalau hadiah, halal. Kalau rasuah, haram. Kalau bagi tanpa ada syarat apa, dia bagi saja, halal. Walaupun mungkin kita tidak setuju. Mungkin satu duit itu sampai kepada satu pihak dengan cara yang tak begitu halal, tapi dia sampai kepada kita dengan cara yang halal. Maksudnya dia beri. Kita jumpa satu orang kaya, dia salam-salam dengan kita, dia kata duk buat apa? Tak pergi duk apa, duk ada nak pergi kuliah masjid. Dia seluk poket, dia bagi 1,000 kita. Kita 1,000. Mula-mula cik tak mau ambil, tapi pikir-pikir. Masa kan api ambil kan. Tapi orang kata orang kaya ni dia bisnes macam-macam, hak betul pun ada, hak tak betul pun ada. Dia bagi kat kita, boleh tak kita ambil? Boleh ke tak? Boleh. Saya nak sebut umum lah supaya kita jangan terlalu emosi dalam nak hukum mana-mana pihak yang kita suka atau kita tak suka. Kalau benda tu kena klasifikasikan, benda tu sampai pada kita atas nama apa? Ada hadis tentang Barirah. Dia seorang hamba. Dia panjang ceritanya, tapi Barirah ni dia dapat daging, orang sedekah kat dia. Jadi dia bagi Nabi, dia bagi kepada Nabi. Nabi nak makan kan. Dia kata, ya hadza
tusuddiqalaha. Yang ni daging sedekah. Nabi tak dia makan sedekah. Tapi orang sedekah kat Barirah. Barirah bagi pada Nabi. Dalam hadis Bukhari, Nabi kata, huwa laha sadaqah lana hadiyah. Bagi kat dia tu sedekah, tapi dia bagi kat kita hadiah. Faham tak? Kita faham tak? Supaya, sebab tu orang duk kata puasa apa ni tak ulas. Saya walaupun mungkin ada pandangan-pandangan politik yang saya tak setuju, tapi kita adil pada semua orang. Kalau kita nak klasifikasikan haram, nak kena ada kategori dah haram. Kalau satu orang mai, dia bagi raya, tengok satu tokek ni macam-macam dia ada. Dia mai rumah kita, dia bagi ke anak-anak kita raya, dia bagi seorang RM50. Boleh tak anak-anak kita ambil? Boleh. Melainkan kata saya bagi ni duit lah, tapi lu jangan buat apa-apa saman pada saya tau. Itu rasuah lah. Kalau kita ada. Tapi kalau dia bagi saja, dia tidak mensyaratkan apa, maka tidak boleh dikatakan sebagai haram. Mungkin dari segi moral sebahagiannya tak bagus lah. Kadang-kadang kita ambil duit orang-orang yang tak ni, tapi dari segi umum Nabi SAW menerima hadiah yang diberikan oleh raja-raja. Sebab itu hal ni saya tak tahulah atas apa. Cuma ada orang macam confirm haram mutlak, ada orang pergi kata halal ke apa. Saya klasifikasikan, berikan definisi, define dulu benda tu apa dia. Kalau rasuah haram, kalau pemberian satu orang bagi dia tak haram. Lepas tu cerita nak muhung ke apa, tu cerita bab lain lah. Ni katanya, dia tanya hukum. So ini garis panduan lah. Jangan siapa-siapa dengar ni potongan ni untung. Saya cakap adil untuk semua. Pasal hukum tak boleh. Kita tak apa minat dia ni, kira haram lah. Tak boleh. Hukum adil. Hukum adil lah masalah ni. Wallahu a'lam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliha mawlaha. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.